Bukan sebab nak tayang baju kat orang kampung, satu kampung nampak baju. Pergi jalan ni, okay, orang jalan ni semua nampak baju dia cantik. Balik jalan lagi satu, semua orang nampak. Bukan sebab tu. Melayani jalan adalah untuk jumpa ramai orang Islam dan sama-sama salam. Taqabbalallah minna wa minkum. Salam dan ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima ibadat aku dan ibadat kamu. Tuan, semalam saya sebut di masjid dulu tu, sunnah Aidul Fitri ni hari untuk seronok. Sebab tu bila salam pun seronok mengenangkan ibadah yang kita buat di bulan Ramadan. Letih buat ibadat, seronok, sama-sama suka, meriah. Nabi sebut dalam hadis, "Lis-shaim farhan." Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Satu ketika dia berbuka. Berbuka ada dua maksud. Petang-petang berbuka satu, seronok, lapak sehari suntuk, mentera darah, seronok. Yang kedua, hari raya, hari berbuka. Tiap-tiap hari siang tak boleh makan. Tiba-tiba hari raya siang boleh makan, seronok. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, semasa berjumpa dengan Tuhan. Jadi pada hari raya, seronok, zahirkan kegembiraan kita. Kita ada ibadat, kita ada letih, cari Lailatul Qadar, maka salam sama-sama orang Islam. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima ibadat aku dan ibadat kamu. Bukan salam menangis. Maaf lah, minta maaf lah, dosa besar buat kat dulu, zahir, batin, luar dalam, minta maaf. Itu hari lain buat. Ni menangis-menangis ni semua buat hari lain. Filem Hindustan semua buat hari lain, bukan hari raya. Hari raya seronok, sama-sama gelak, tak apa, seronok. Jadi itu sunnah pada hari raya. Salam taqabbalallah minna wa minkum. Tuan-tuan balik ubah. Cuba ubah. Selalu kalau kata anak bini salam menangis, ni sebelum salam apa saya siap, hanya duduk menangis kali ni. Salam sudah. Tukar budaya. Buat hari raya tu jadi hari seronok. Sebab tu disebutkan mukhalafatut tariq. Nabi jalan yang berbeza, sebab apabila kita jalan, kita jumpa dengan orang yang berbeza dan semua menzahirkan keseronokan pada Aidul Fitri. Kita ni time orang suruh sedih, time Nabi suruh sedih. Bila Nabi suruh sedih? Ziarah kubur Nabi suruh sedih. Ziarah kubur, ingat yang kita Nabi masuk dalam tu. Time ziarah kubur, kita tak sedih, seronok. Seronok, hidup masuk dalam poket, seronok. Ziarah kubur tak sedih, hati senang. Kadang-kadang ada tukang talqin minta doa, buat doa tak lama-lama orang tak mati. Seronok, tunggu orang mati. Orang mati ada bahagian masuk. Patutnya time tu untuk sedih. Pergi ke kubur, kenang kita nak masuk dalam, sedih. Bukan kata, ada orang mati ni, alhamdulillah. Silap-silap pakai baju dua poket pergi semayang mayat saja, seronok. Time tu kena sedih. Time hari raya untuk seronok. Kita terbalik. Time sedih tu kita buat seronok. Hari raya yang untuk seronok ni kita buat sedih habis-habisan. Pagi raya salam keluarga menangis, terisak-isak, ingatlah tu ni. Lagi telefon anak yang tak dapat balik kampung, duduk melengung depan gambar mak atau bapak yang dah meninggal 2-3 tahun lepas, termenung tengok gambar. Alah, tahun ni sedih lah, tak dapat beraya sama-sama, dah mati dah. Selama setahun dia mati, hang tak sedih. Hari raya tu pun hang nak sedih. Hari lain nak sedih. Tentu kalau rasa tengok gambar tu sedih, angkat gambar simpan dalam lemari Ustaz. Lepas hari raya tengok balik. Hari raya tu seronok. Melawat kubur pun sama juga. Tapi hari lain lah melawat kubur. Sepanjang jalan Perak Road tu jadi pesta hantu raya. Penuh orang jual ayak, jual bunga, jual macam-macam. Colok, macam-macam orang jual. Buat signboard pesta hantu raya. Siapa seorang buat benda ni semua hari raya? Hari raya pergi jumpa orang yang hidup, salam dengan orang hidup. Taqabbalallah minna wa minkum. Bukan seorang pergi salam dengan orang dalam kubur tu. Salam dengan orang dalam kubur lain kali. Hari untuk seronok. Itu maksud hari raya. Waktu salatil Aid. Waktu untuk solat Aid. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu solat Aid adalah ala qaid ramhain, qadar ramhain. Apabila matahari qadar ramhain, naik 2 anak mata panah. Baik itu masuknya waktu syuruk. Kalau ikut kalender kita waktu syuruk. Mula waktu syuruk boleh buat solat Aid. 7 suku itu dah boleh Aid. Waktu dia berterusan sehinggalah waktu dilarang untuk solat. Bila waktu dilarang untuk solat? Apabila matahari tepat di atas kepala, dekat hampir pukul 12. Waktu tu tak boleh solat hari raya lah. Sebelum daripada tu, bermula dari waktu syuruk, boleh solat hari raya. Al-adhan wal iqamah lil aidain.
Azan dan iqamah untuk Eid. Tidak ada dalam sebahagian riwayat bahawa disebutkan ada azan dan iqamah untuk Eid. Tak ada. Kata sebahagian ulama, azan dan juga iqamah adalah da'wah, mengajar, menyeru. Solatul Eid dia bukan solat fardu. Disebabkan dia bukan solat fardu, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Azan dan iqamah untuk solat fardu sahaja. Solat tahajud tak ada azan dan iqamah. Solat khusuf tidak ada azan dan iqamah. Solat Eid tidak ada azan dan iqamah. Maka kata sebahagian besar ulama, solat Eid tidak wajib. Bahkan Ibn Hazmin juga sebut benda yang sama. Solat Eid tak wajib. Hari Jumaat, waktu solat Jumaat wajib tutup kedai. Buka kedai tak boleh. Hari raya boleh buka kedai. Orang buka kedai sebelah masjid pun dia dikira tak berdosa, sebab solat itu tak wajib. Sebab tu tidak ada azan dan tidak ada iqamah untuk solat Eid. Apabila solat, mula solat, ini pun ada pasal cerita best juga. At-takbir fi salatil Aidain. Takbir untuk solat Eid. Ulama berbeza pandangan tentang bilangan takbir. Ada sebahagian hadis daripada Nabi, tapi hadis itu dipersoalkan. Cuma perbuatan sahabat banyak. Ada di kalangan sahabat yang mana mereka takbir rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Ada sebahagian daripada mereka buat pertama 4, kedua 4. Macam-macam cara, banyak cara. Cuma ramai di kalangan sahabat buat 7 dan 5. Dalam mazhab Hanafi ada beberapa pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanafi. Solat takbir yang pertama 4, yang kedua kurang daripada 4. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan 7-5. Dalam mazhab Malik, dalam mazhab Maliki 7-5 juga. Cuma mazhab Maliki, Imam Malik kata yang 7 tu termasuk takbiratul ihram. 5 yang kedua tak termasuk takbiratul intiqal. Faham tak maksud dia? Maksud dia macam ni. Dalam mazhab Malik, pertama 7 kali termasuk takbiratul ihram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang kedua, Allahu Akbar, yang tu tak kira. Lepas tu baru start balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Okey? Yang kedua 5. Tidak ada ketetapan khusus daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Kebanyakan sahabat mereka buat 7 dan 5. Ibn Hazmin apabila dia mengulas bab ini, kata Ibn Hazmin, pertama sekali pandangan dia tak bantah siapa Ibn Hazmin dalam bab ini. Dia kritik Imam Malik saja. Kenapa dia kritik Imam Malik? Dia kata sebab apa Imam Malik kata rakaat pertama termasuk takbiratul ihram, rakaat kedua tak termasuk takbiratul intiqal. Tuan-tuan, dia kritik tu agak kasar lah. Kasar, tapi itu budaya ilmu dia lah. Dia kata alhamdulillah sebab Allah selamatkan aku daripada pandangan yang macam ni. Kata kenapa nak bezakan? Yang pertama sebut takbiratul ihram, yang kedua tak masuk. Tapi kita persoalan betul juga pasal apa Imam Malik bezakan. Wallahu a'lam. Cuma kata Ibn Hazmin dalam bab ini, takbir yang paling banyak, lebih banyak lebih baik. Cuma jumhur ulama, pandangan jumhur, bahkan disebutkan oleh beberapa sahabat, takbir pertama 7 kali dan kedua 5 kali. Senang cerita, kalau nak masukkan takbiratul ihram, masukkan takbiratul intiqal. Kalau nak asingkan dua-dua. Jadi itu akan jadi 8, ini akan jadi 6. Kita pulang. Sama ada nak kira sekali ataupun tak. Cuma Imam Malik kat depan dia kira, belakang dia tak kira. Itu yang orang tanya, pasal apa? Sekali kira, sekali tak kira. Jadi itu berkaitan dengan takbir dalam solatul Eid. Di antara takbir, sebahagian ulama di antaranya dalam mazhab Syafi'i disebutkan boleh selawat di antara takbir. Selawat kepada Nabi SAW ataupun apa sahaja ucapan memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, boleh. Di antara 7 kali takbir. Abu Hanifah berpandangan bahawa tidak ada nas yang sahih tentang ucapan di antara takbir, maka tak dibaca apa-apa. Enggak, di bab itu terbukalah berbeza pandangan di kalangan ulama. Seterusnya, khutbatul Eid, khutbah. Berkaitan dengan khutbah Eid, juga sebahagian ulama katakan tidak ada hadis sahih yang katakan bahawa khutbah Eid ini dia ada 2 khutbah. Walaupun ramai mazhab sebutkan 2 khutbah.